Kuala Kansar kan lebih daripada Kuala saya rasa kan. Semua Kuala pun Ustaz Khidib aktif berceramah. Jadi untung kita pada hari ini kita dapat penceramah yang hebat begini. Jadi saya dengan itu mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Khidib untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لرب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نصلي ونسلم على هدى المصطفى محمد ابن عبد الله، وقد ساعد على إخواننا في فلسطين، وندعو إلى الله سبحانه وتعالى على النجاة والتوفيق عليهم جميعا في هذا اليوم إن شاء الله. الحمد لله. فكل يوم نقول كلمة الحق على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله بدون أنفى على إخواننا في فلسطين. كل يوم وكل يوم وكل ساعة وكل دقيقة على هذه الكلمة العظيمة. نحرق على أنفسنا، نحرق على أولادنا، نحرق على وطننا، على هذه القدس عندنا. الحمد لله. ندعو إلى الله سبحانه وتعالى على إخواننا في فلسطين. اللهم أعز الإسلام في فلسطين، اللهم انصرنا إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين. أيها الأحباء الكرام، أيها الإخواننا الكرام، في هذا اليوم نحن في هذه البرنامج لأننا نسمع صوتا من أولادنا في فلسطين، ونريد أن نحرك على أولادنا في هذه البلاد ماليزيا لكي أن نكون مع إخواننا في فلسطين. أيها الإخوة الأحباء، هذه الكلمة الذي قال في فلسطين كل يوم، هم يسمعون صوتا من النوم حتى يستيقظ من النوم بدون الأكل، بدون شر، بدون أي لعبة، ولكن هم من أولاد الصغير ومن أخوان ومن فلسطين على كلمة الحق الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. نحن في ماليزيا في أمان الله. لماذا لا نعلم؟ لماذا لا نعرف؟ لماذا لا نتعرف مع إخواننا في العرب خصوصا في فلسطين؟ Inilah keadaan yang kita dengar setiap hari yang diucapkan oleh anak-anak kita, oleh saudara-saudara kita di Palestin, adik-adik dirahmati Allah. Setiap hari mereka dibangkitkan semangat untuk sama-sama membebaskan negara Palestin daripada kejahatan Zionis Yahudi Israel laknatullah alaih.
kita pada hari ini. Kita pada hari ini adik-adik bangun dalam keadaan selesa, bangun dalam keadaan banyaknya makanan, bangun dalam keadaan banyaknya minuman, tetapi kita lupa akan saudara-saudara kita di Palestin. Bukan isu siapa kita, bukan isu siapa mereka. Baru-baru ini ada seorang murid daripada satu sekolah yang bertanyakan, wahai cikgu, kenapa kita kena bantu rakyat di Palestin padahal mereka perang di Palestin, kita di Malaysia tak ada perang? Kenapa persoalan ini terjadi? Maknanya apa? Masih lagi ada di kalangan murid-murid, di kalangan kawan-kawan kita yang masih belum memahami isu Palestin. Adik-adik dirahmati Allah, terlebih tentang serangan Israel di Palestin, pendudukan haram negara Israel, penubuhan haram negara Israel telah diceritakan oleh cikgu sebentar tadi. Adik-adik dirahmati Allah, kalau kita melihat di dalam Al-Quran bagaimana Allah telah berfirman, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Dan Allah tidak akan redha daripada golongan, dan tidak walan tarda, dan kamu tidak akan sesekali redha Yahudi dan Nasara sehingga kita mengikut agama mereka. Yahudi dan Nasrani Allah Ta'ala maklum tidak akan redha kepada kita sehingga mereka mengikut agama, sehingga kita mengikut agama mereka. Persoalannya, siapakah Yahudi dan siapakah negara Israel? Dalam Al-Quran diceritakan banyak ayat yang menceritakan bagaimana kisah Israel laknatullah alaih. Israel laknatullah alaih bermula daripada bangsa ataupun yang disebut sebagai Yahudi yang berketurunan Nabi Yaqub alaihissalam. Asalnya Yahudi itu adalah satu bangsa yang diutuskan kepada mereka banyak nabi dan banyak rasul, tetapi mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah bangsa Yahudi yang disebut di dalam Al-Quran sebagai Israel. Bangsa yang tidak dengar nasihat daripada Nabi dan Rasul mereka. Pada asalnya mereka berketurunan daripada keturunan Nabi Yaqub, dan mereka berpindah ke negara Mesir di bawah pimpinan Nabi Allah Yusuf alaihi wasallam. Ada zaman Nabi Musa alaihi salam, mereka di bawah negara Mesir, di bawah kerajaan ataupun pimpinan Fir'aun. Pada waktu itu Fir'aun menjadikan seluruh bangsa Israel yang berada di Mesir sebagai hamba abdi. Hamba abdi ini mereka zaman dulu. Zaman sekarang sudah tidak ada sistem perhambaan. Mereka itu dijadikan hamba, mesti bekerja di bawah kerajaan Fir'aun pada waktu itu. Hamba ni bukan macam kita. Mereka tidak memiliki diri mereka sendiri. Siapa tuan mereka? Adalah tuan mereka itu menjadi tuan kepada diri mereka. Mereka tak memiliki diri mereka sendiri. Lalu apa yang berlaku kepada mereka? Mereka tak tahan dengan kejahatan yang dibuat oleh Fir'aun, raja negara Mesir pada waktu itu. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan mereka daripada bumi Mesir. Keluar, lari daripada bumi Mesir, nak lari daripada kejahatan Fir'aun pada waktu itu yang menjadikan mereka hamba abdi. Lalu berlarilah mereka bersama Musa alaihissalam sampai mereka dikejar Fir'aun sampai di laut. Sampai mereka bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, bila kebantuan Allah nak sampai? Mereka adalah yang ada nabi. Maknanya mereka disuruh beriman dengan Allah, suruh percaya kepada kitab yang turun kepada mereka. Sampai
di Laut Merah. Lalu Nabi Musa alaihissalam menentukan tongkat Nabi Musa alaihissalam dengan perintah Allah, maka berlakulah satu mukjizat yang besar di depan mata mereka. Lalu terbelahlah Laut Merah itu adik-adik menjadi lorong kepada mereka untuk mereka selamat daripada Fir'aun. Lalulah mereka dalam keadaan mereka melihat mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dalam keadaan mereka lari menyeberangi Laut Merah, dalam keadaan laut terbelah dua, lalu diikuti oleh Fir'aun bersama tentera-tenteranya untuk mendapatkan Bani Israel. Lalu Allah Ta'ala matikan, Allah Ta'ala cantumkan semula laut tersebut, lalu matilah Fir'aun bersama dengan tentera Fir'aun. Pertolongan Allah kepada Bani Israel pada waktu itu. Ya Bani Israel azkuru ni'mati Allah. Berapa banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada Bani Israel pada waktu itu. Lalu apa yang berlaku pada waktu itu diceritakan ketika mana tenggelam Fir'aun di dalam laut. Maka pada waktu itu ketika mana nyawa Fir'aun sampai di tengkuk, di kharghar, maka dia bersebut amantu billah, dia bersebut la ilaha illallah amantu ilaha Musa. Pada waktu itu dia berkata ketika mana dia tenggelam, aku beriman dengan Tuhan Allah Musa, aku beriman dengan Tuhan kamu Musa. Pada waktu itu taubat Fir'aun sudah tidak diterima, lalu mati dia dalam keadaan lemas di dalam laut. Lalu Musa yang diperintahkan Allah untuk membawa Bani Israel dengan selamat, lalu dibawalah Nabi Musa membawa Bani Israel ini sampailah di satu lembah yang disebut sebagai kota sesat. Kota sesat itu berada di sempadan Israel dan Mesir. Maka di sana adik-adik dirahmati Allah, mereka sesat selama 40 tahun. Allah sesatkan mereka di dalam padang pasir di kawasan pergunungan yang tandus selama 40 tahun. Maka pada waktu itulah mereka minta, wahai Musa, lapar wahai Musa. Lalu Allah Ta'ala turunkan makanan manna wassalwa, turunkan makanan daripada langit. Pertama diturunkan kepada mereka Bani Israel ini disebut sebagai nikmat-nikmat yang besar yang Allah beri kepada mereka. Apa dia? Diturunkan manna wassalwa, diturunkan burung puyuh dan diturunkan madu. Pada waktu itu mereka makan burung puyuh dan mereka makan madu. Adakah mereka merasa bersyukur? Tak bersyukur lagi, masih lagi tak bersyukur dengan segala nikmat. Mereka dah selamat daripada tentera Fir'aun laknatullah. Lalu mereka minta makanan kepada Nabi Musa di tengah padang tandus. Lalu Allah turunkan manna wassalwa, masih lagi tak bersyukur. Nak menceritakan dengkinya bangsa Israel dalam keadaan ada Nabi di hadapan mereka. Maka adik-adik, kita jangan ikut perangai Yahudi yang sentiasa beri nikmat, beri kesenangan tapi tak bersyukur. Mereka minta lagi macam-macam. Wahai Musa, takkan hari-hari nak makan madu, takkan hari-hari nak makan burung, nak lain pula, nak kacang, nak apa benda bernama basal. Minta macam-macam pada Nabi Musa. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat seterusnya. Masuklah ke dalam negara Mesir. Dalam negara Mesir dapat apa yang kamu tahu. Sebab itulah adik-adik, di negara Mesir tanahnya subur. Tanahnya subur. Kalau tanam, kamu betul tengok kopi. Pernah tengok kopi kat Kemira Hill? Tak pernah tengok kopi, tak pernah pergi Kemira Hill? No. Kau jalan kaki lembah, kaki lembah, pergi jauh sikit. Di Mesir buah apa nama kopi besar kalam kopi. Tak pernah tengok
buah labu. Tahu labu? Labu ni kita paling panjang pula kalau di Malaysia. Dekat Mesir biasa labu tu tinggi. Tak tengok tu macam mana nak makan labu tinggi, betul kan? Tinggi ni labu besar tu, tengok ini makan, oh tak boleh. Kenapa begitu adik-adik? Kerana Allah Ta'ala perintahkan Bani Israel masuk ke dalam Mesir untuk mereka dapatkan apa yang mereka nak. Pada waktu itulah Allah utuskan Nabi Allah Yusuf bersama mereka. Nabi Allah Yusuf bersama mereka, Nabi Allah Harun bersama mereka, Nabi Allah Musa bersama mereka. Beriman lagi mereka? Tak beriman lagi. Tak beriman lagi walaupun ramai Nabi diutuskan kepada mereka. Sampailah mereka kata pada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kami bukan tak percaya pada Allah, tapi mana Allah yang kami nak sembah tu, wahai Musa? Ini Nabi Musa, kalau kamu buat tadi Allah kat mana? Kamu nak cakap kat mana? Ini kamu orang. Kalau orang tanya Allah mana? Kamu nak cakap apa? Tak tahu nak cakap apa-apa. Ada jawapan nak kata Allah kat mana? Allah. Itulah soalan Bani Israel kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, yang beri banyak kesenangan pada mereka. Lepas tu adik-adik, apa yang berlaku kepada Bani Israel ni, bila mereka nak minta, kami bukan tak nak sembah Allah, tetapi kami nak tengok Allah haji jahar secara terang-terang, baru kami sembah Allah. Lalu Musa pun, Nabi Allah Musa naik ke Jabal Tursaina. Naik ke Jabal Tursaina, Bukit Tursina yang berada dekat dengan sepadan Palestin hari ini, sepadan Israel hari ini. Naik dan bermunajat selama 40 hari. Ketika Nabi Musa naik ke atas, dia pesan kepada wahai Nabi Allah Harun, kamu tengok Bani Israel ini, sementara peninggalan aku nak bermunajat pada Allah, supaya Allah memperlihatkan Allah kepada Bani Israel yang tak nak menyembah Allah. Lalu naiklah Nabi Musa alaihissalam ke Jabal Tursaina. Tinggallah Bani Israel bersama Nabi Harun alaihissalam. Lalu adik-adik, apa yang ada? Ada seorang lelaki daripada Bani Israel. Dia mengambil dia mengukir seketul batu yang diukir membentuk seekor lembu. Yang lelaki itu bernama Samiri. Daripada batu tadi Allah mengukir mereka sekalian. Daripada batu tadi terpancar cahaya. Terpancar cahaya daripada patung batu yang diukir oleh lelaki yang bernama Samiri. Lalu patung batu berbentuk lembu itu terpancar cahaya kena bukit yang terdapat dekat dengan mereka, lalu terbentuk bentuk lembu di batu tersebut. Akibat daripada perbuatan mereka, lalu mereka lihat apa yang terjadi. Akhirnya sepeninggalan mereka ketika menunggu Nabi Musa pulang, mereka menyembah batu ataupun disembah sebagai sembahan Samiri, menyembah akan Samiri. Lalu setelah Nabi Musa bermunajat dengan Allah, wa kallama Allah Musa taklima, Allah berkata-kata dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan turunlah Nabi Musa membawa perintah Allah. Turun Nabi Musa adik-adik, melihat kaum Bani Israel yang ditinggalkan 40 hari bersama Nabi Harun alaihissalam. Akhirnya mereka menyembah patung berhala Samiri. Lalu Nabi Harun, Nabi Musa alaihissalam menunaikan macam mana permintaan mereka. Mereka kata nak tengok apa tadi? Nak tengok Allah. Lalu Allah Ta'ala tunaikan permintaan mereka. Pada waktu itu Allah memperlihatkan nur Allah. Disebut dalam Al-Quran ketika mana dipancarkan nur Allah pada waktu itu adik-adik, apa yang berlaku? Maka Allah turunkan satu kilat
yang menyambar Bani Israel yang ingin melihat Allah. Kenapa? Kerana mereka tidak mampu melihat Allah. Allah kita dapat melihat Allah Ta'ala dengan terang-terang. Kenapa? Allah adalah sesuatu yang sangat berkuasa yang tak mampu untuk kita lihat. Kalau kita nak lihat, nanti kita. Kalau pernah dengar orang gila isi? Pernah dengar? Pernah dengar orang gila isi? Ada siapa pernah gila isi ke sini? Tak pernah ya? Alhamdulillah. Orang gila isi ni, dia mengaji banyak, tapi dia nak tahu Allah tu macam mana, yang betul-betul dengan Allah tu tangan dia ada berapa, dia nak tahu. Akhir sekali fuse dia loose. Macam awak naik motor, RPM sampai berapa? Sampai 10 maksimum. Awak buat dia satu daripada kaki sampai tolong. Itulah yang berlaku kepada otak manusia bila dia lebih daripada RPM yang ditetapkan. Maka Allah Ta'ala matikan mereka, disama mereka dengan kilat barqun. Lalu bukan setakat mereka sahaja mati, Bani Israel itu mati, maka gunung yang terdapat dengan sebelah tempat tinggal mereka itu hancur lebur menjadi padang darah, padang pasir yang luah, hasil daripada Allah Ta'ala memperlihatkan mereka. Inilah Bani Israel, adik-adik yang dirahmati Allah. Lalu akibat daripada kekejaman, kejahatan mereka, baki-baki daripada Bani Israel yang tinggal, lalu mereka setelah itu dibawa masuk ke dalam negara Mesir. Seperti mana yang Ustaz ceritakan, bila mereka masuk ke dalam negara Mesir, adik-adik, mereka diperintah oleh seorang lagi Nabi yang Allah Ta'ala utuskan, iaitu Nabi Allah Sulaiman. Nabi apa? Lalu diperlihatkan kepada mereka pelbagai mukjizat, kehebatan kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala beri mukjizat dia. Dia menguasai segala yang ada di dunia. Awan di bawah pemerintahan Nabi Allah Sulaiman, angin di bawah pemerintahan Nabi Allah Sulaiman, sehingga kan semut mengikut perintah Nabi Allah Sulaiman. Dalam keadaan itu ada lagi Bani Israel yang begitu. Awak tahu apa yang mereka buat? Ada seorang lelaki daripada Bani Israel, mereka suka nak lari daripada kematian. Satu hari mereka bersama Nabi Allah Sulaiman alaihissalam berada dalam majlis Nabi Sulaiman. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang mereka tak pernah nampak. Lelaki ini berbadan sadar. Maka dia tengok ada seorang lelaki daripada Bani Israel. Maka setelah dia lelaki tadi itu stop dia sedang diskodeng oleh seorang lelaki yang badannya sadar dalam majlis tersebut. Apa yang dia buat? Dia pun pergi kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah Sulaiman, siapa lelaki itu? Siapa lelaki tadi itu? Lalu Nabi Sulaiman berkata, itulah malaikat Israel. Bila dia dengar je malaikat Israel, apa dia malaikat Israel? Apa dia? Kita ingat tak? Bila dia dengar je kata Nabi Israel, apa dia? Tahu lah. Kamu nama dia tahu. Wahai Nabi Sulaiman, engkau Nabi yang ada berbagai mukjizat. Dia tengok aku ni, aku rasa seram lah. Wahai Nabi Sulaiman, kau tolonglah perintahkan angin bawa aku ke tempat yang jauh daripada sini. Lalu Nabi Sulaiman dia baik dan dia kita dia cakap apa ya? Yalah, tengoklah keadaan kalau Sefri tu. Dan Nabi Sulaiman ni pun dia perintahkan angin, wahai angin, kau bawalah ini makhluk ni, budak ni, bawalah satu tempat yang jauh daripada sini. Macam dia kata dia suruh bawa tempat yang jauh daripada sini. Lalu dibawa angin, kau bawalah, jangan tanya lah, dia tahu kalau dia pergi seorang, kalau dia tak tahu.
mungkinlah Zam-Zam, Al-Qadam, Qobang lagi satu tempat yang sangat jauh yang manusia tak pernah sampai lagi pada zaman Nabi Sulaiman tersebut. Maka lepas dia perintahkan angin membawa. Lepas itu apa terjadi? Nabi Sulaiman pun jalan. Lalu Israel tadi pun ada di situ. Lalu Nabi pun pergi tanya, wahai Israel, apakah yang itu datang ke bawah? Dia berkata, Israel pun berkata, aku sebenarnya heran bin Black tentang kat aku ni ada checklist, list nama siapa yang mati dulu, dulu Mina akan mati dulu, ada checklist ni. Kalau ikut checklist aku ni, nama Mamat ni yang mati. Tapi yang aku heran, kenapa dalam checklist aku ni dia mati satu tempat yang jauh sangat daripada sini, yang mustahil pada akhir dia boleh pergi pada waktu sekejap lagi yang dia nak mati. Aku heran, tadi aku tengok kamu tu lah mati, aku singgah dan singgah tengok Mamat yang nak kita mengaku dia ada kat sini. Ni aku dia kata, kenapa ada sini patut sana tu? Oh, dia punya usul. Barulah Nabi Sulaiman faham, apa-apanya dia nak lari daripada kematian. Patutlah Nabi Sulaiman perintahkan bawa dia ke tempat yang jauh. Barulah dia faham. Lalu bila sampai waktu yang dijanjikan, lalu Israel tak sampai kepada tempat tersebut, tempat yang tidak ada manusia sampai lagi di situ. Maka dicabutlah nyawa lelaki daripada Bani Israel. Maka tempat itu tempat dicabut nyawa lelaki tadi daripada peristiwa itu. Maka dipanggil tempat itu sebagai Hadarul Maut, yang terletak di Yaman pada waktu itu. Pernah dengar Hadarul Maut? Tak pernah dengar? Pernah makan nasi Arab? Pernah? Sedap? Nasi Arab Hadarul Maut? Pernah dengar? Apa dengar? Ya, kamu pergi Abras, Al-Basha, kamu pergi nasi Arab Hadarul Maut. Bukan? Itu kat sebelah dalam agama nasi Arab Hadarul Maut. Apa maksud Hadarul Maut? Hadarul itu maksud dia hadir. Maut itu apa? Mati. Maksudnya tempat itu nama dia hadir kematian. Bila orang ajar, nak pergi mana? Nasi Arab mana? Tempat ada hadir nanti itu. Balik pergi. Adik-adik dirahmati Allah SWT. Tak habis lagi. Tak habis lagi cerita tadi. Lepas daripada itu, adik-adik dirahmati Allah SWT, Bani Israel ni tak cukup jahat lagi. Mereka pergi lagi. Akhirnya, selepas kewafatan Nabi Allah Sulaiman AS, mereka bergaduh sesama mereka. Bani Israel bergaduh sesama mereka. Lalu mereka diserang oleh tentera Babylon. Pada waktu itu mereka diserang, lalu mereka dijajah, lalu mereka larilah, pertibaranlah mereka pada waktu itu. Pertibaranlah mereka ke seluruh dunia, dan kebanyakan mereka tertumpu di negara Eropah, di belah sana. Maka daripada situlah mereka tiada negara. Daripada situlah bermula mereka tidak ada tempat tinggal yang rasmi. Mereka menjadi pelarian. Mereka duduk menjadi warga negara yang lain pada waktu itu. Maka pada waktu itulah bermula yang macam cikgu awak cerita tadi, bagaimana akhirnya Yahudi mereka mengadakan satu kongres untuk membincangkan apa nak jadi dengan kita ni. Akhirnya berlakulah satu kongres pada waktu itu yang mendapat satu keputusan yang mereka akan membentuk sebuah negara untuk bangsa-bangsa Yahudi, yang mereka namakan negara tersebut negara Israel. Maka rentetan itu berterusan seperti mana yang berlaku sampai hari ini. Macam cikgu awak cerita, Ustaz tak nak ulang dah balik apa yang dicerita oleh cikgu awak tadi tu. Itu yang berlaku. Akhirnya mereka memilih negara Palestin untuk mereka rampas, kerana mereka mengatakan asal keturunan mereka daripada keturunan negara di Palestin dan Mesir. Palestin ni negara yang sebelah negara dengan Mesir. Tahu? Macam Malaysia dengan Thailand. Contohlah Palestin dengan apa nama dia? Mesir. Adik-adik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tak heranlah apa yang dilakukan
seluruh penduduk Palestin menghalau dan mengenai ambil tanah tersebut. Berbeza dengan perjuangan yang dibawa oleh tentera Hamas daripada Palestin, mereka hanya menyasarkan kem-kem tentera, tempat-tempat lelaki yang menyerang mereka. Wanita-wanita mereka Yahudi dibela, kanak-kanak mereka dipelihara menjadi tawanan perang, kemudian dibebaskan dalam keadaan aman. Inilah tentera Hamas, tentera Palestin. Kenapa? Karena peperangan itu hanya melibatkan orang yang dinamakan sebagai tentera lelaki, dan sekiranya perempuan itu menjadi tentera, mereka juga termasuk dalam akan diperangi. Selain daripada itu, tidak boleh membunuh orang perempuan, tak boleh membunuh kanak-kanak. Awak tahu apa yang berlaku dalam peristiwa Fathul Makkah? Ingat? Kata berapa belajar Fathul Makkah? Tak belajar. No. Sambil bin Amr dia tak belajar. Fathul Makkah ini ada ketika orang Islam nak menyerang kota Mekah, nak menghilangkan kota Mekah itu daripada kekufuran. Okey, boleh dengar kan? Aku tak dengar dia adalah orang yang pekak. Ketika mana Nabi SAW dan sahabat-sahabat nak menyerang kota Mekah pada waktu yang dikuasai oleh musyrikin Mekah, apa yang Nabi pesan kepada orang Islam? Wahai umat Islam, ketika kamu masuk ke dalam Mekah, ketika kita nak menyerang kota Mekah untuk kita mengambil semula kota Mekah ini daripada tangan musyrikin Mekah, apa yang buat? Jangan serang yang pertama wanita-wanita. Yang pertama, jangan serang kanak-kanak. Yang ketiga, jangan merosakkan pokok-pokok tanam-tanaman. Dilarang dalam peperangan di dalam Islam. Siapa yang berada di dalam rumah mereka, jangan diserang. Dan siapa yang berada di dalam rumah Abu Sufyan sebagai satu penghormatan kepada Abu Sufyan, maka jangan serang mereka. Maka asalnya musyrikin Mekah berada dalam keadaan ketakutan. Akhirnya apabila mereka bersembunyi di dalam rumah-rumah mereka, mereka selamat daripada tentera Islam. Mereka berada di dalam rumah Abu Sufyan, mereka selamat daripada tentera Islam. Apa yang Rasulullah nak sampaikan kepada kita? Peperangan yang berlaku untuk menghapuskan kebatilan, bukanlah untuk menghalau etnik daripada sesebuah negara. Dan setelah Mekah ditawan pada waktu itu, musyrikin Mekah diberi pengampunan oleh Rasulullah SAW dengan syarat tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kezaliman. Adik-adik dirahmati Allah. Tetapi apa yang dilakukan Zionis Israel pada hari ini jauh berbeza, satu pun tidak menyamai apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Padahal mereka diutus kepada mereka nabi yang cukup ramai. Bangsa yang paling banyak diutus nabi adalah bangsa Israel. Kenapa banyak nabi diutuskan kepada mereka? Kerana degilnya mereka. Kerana degilnya mereka, nabi diutuskan banyak nabi kepada mereka. Walaupun dalam keadaan begitu, mereka tetap berdegil, mereka tetap melakukan kezaliman. Maka disebabkan itu kita kena teruskan, kita kena menghidupkan jiwa anak-anak kita, jiwa-jiwa kita, kawan-kawan kita, supaya kita bersama dengan golongan Palestin yang sedang berjihad di negara mereka. Fardu kifayah kepada kita yang berada di Malaysia untuk sama-sama berjuang dengan mereka. Bagi mereka, fardu ain ke atas orang-orang Islam di Palestin untuk berperang di negara mereka. Adik-adik dirahmati Allah, maka kita tak boleh perang dengan badan kita, maka kita kena hantar
sahabat perjuangan kita di negara Palestin. Tapi ada sebelum kita berhenti pada pagi tak dapat kita satu hadis. Kita di negara Malaysia dalam keadaan fardu kifayah kita merjuki peperangan bersama mereka. Nabi sebut ketika mana ditanya kepada Nabi, ayyul a'mal afdal, manakah amalan yang paling mulia? Sahabat tanya. Nombor satu, Nabi jawab, as-salatu min miqatiha. Kemudian sahabat tanya lagi, summa mata. Kemudian nombor dua apa ya Rasulullah? Nabi kata yang kedua, birru lil walidain. Kemudian yang ketiga, Nabi sahabat tanya, apa lagi lepas itu wahai Rasulullah? Nabi bawa ini, al-jihadu fi sabilillah. Apa nombor satu adik-adik? Apa nombor satu amalan yang paling mulia? Nombor satu, as-salatu li miqatiha, sembahyang di awal waktu, sembahyang pada waktunya. Sebelum kita nak berhenti, kita nak tanya, siapa yang solat subuh pagi ni? Angkat tangan. Sembang subuh tak sembahyang berat. Jatuh tangan. Oh, alhamdulillah yang cuti. Baik, adik-adik dirahmati Allah, ingat kita ada jihad Palestin dan sebagainya. Nombor satu, jangan kita lupa solat kita kena buat. Siapa tak solat subuh, maka amalan dia Allah Ta'ala tak terima langsung amalan dia. Kesian 60 tahun dalam neraka sebab sekali dia tak sembahyang subuh. Yang kedua, amalan yang paling mulia di sisi Allah nombor dua apa? Birru lil walidain. Apa dia? Berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kalau dua lah, kalau mak dia ada tiga, keempat ibu bapa. Contoh, jangan lupa tu, siapa yang dah doa pada mak dengan ayah dia pagi ni? Cuba angkat tangan nak tengok. Siapa yang doa dah mak dengan ayah dia pagi ni? Apa ni? Mak dah doa. Orang yang mana? Jom kita doa pada mak ayah pagi ni. Sebelum kita masuk yang ketiga, jihad fi sabilillah, doa pada mak ayah. Baik. Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan juga dosa kedua ibu bapaku. Kasih mereka seperti mana mereka mengasihi semenjak kecilku. Taruh belum? Taruh lah. Tak dengar pun. Allahumma ghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dan juga dosa kedua ibu bapaku. Kasihi mereka seperti mana mereka mengasihi semenjak kecilku. Dan amalan yang ketiga yang mulia di sisi Allah adalah jihad pada jalan Allah. Dengan Al-Quran Allah menyebut jihad itu yang pertama bi amwalikum, dengan harta-harta kamu. Yang kedua bi anfusikum, dengan diri kamu. Sebelum kita berjihad dengan diri kita, adik-adik, kita mesti lulus berjihad dengan harta-harta kita. Sampai tabung solidariti Palestin. Sampai belum? Oh, sampai dah. Maka kita memberi sumbangan jihad kita kepada Palestina tercinta. Kita tak minta banyak, adik-adik.
mak bagi RM5, RM1 ya boh tabung Palestin, mak bagi dia apa duit? RM6, RM2 masuk tabung Palestin, RM1 nasi nama, RM1 semua. No. RM2 beli sepatu. Oh dah sikit. Bubuh sikit untuk Palestin adik-adik dalam berapa. Tu tengah tu. Awak kita Tengah berjalan. Awak kenal Abdul Rahman bin Auf? Kenal Abdul Rahman bin Auf? Abdul Rahman bin Auf ketika Nabi melancarkan tabung jihad, dia beli harta dia 200 cupak emas. Orang tengok 200 cupak emas. Orang tengok 2 kilo emas. Tak pernah tengok beg yang mana. Suatu hidungnya. Tunggu nak beli mau kata gila bulan tu bayar kahwin lagi. Tidak lagi. Bayangkan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia infak 200 cupak emas, dan bila dia bagi 200 cupak emas, tahu jadi apa? Sahabat-sahabat Nabi ni kata, banyaknya Abdul Rahman bin Auf, apa yang kamu tinggalkan anak bini kamu wahai Abdul Rahman? Abdul Rahman kata, banyak lagi. Bila nak Abdul Rahman apa itu sampai Sayyidina Osman kata, gila Abdul Rahman ni banyak no baginya. Sampai bila Abdul Rahman kata banyak lagi, Nabi sendiri pun nak tahu Abdul Rahman ni banyak mana dia no. Dan Nabi bertanya kepada Abdul Rahman bin Auf, bagaimana harta itu no-nya tinggi begitu? Awak tahu berapa banyak Abdul Rahman bin Auf jawab? Tahu. Tak tahu. Bila Nabi tanya pada Abdul Rahman bin Auf, bila dia dah bagi 200 cupak emas untuk jihad pada jalan Allah, pada waktu itu adik-adik Abdul Rahman bin Auf kata, aku meninggalkan janji Allah dan janji Rasulnya kepada anak dan isteri. Abdul Rahman bin Auf akibat daripada perkataannya Allah Ta'ala, dia menjadi kaya sungguh. Kaya sungguh sampai Abdul Rahman bin Auf kata, aku ni Allah Ta'ala buka rezeki sampai aku sendok batu pun nampak mas. Abdul Rahman bin Auf dan baru dapat suatu dalam bangga adik-adik dalam Allah. Maka jangan kita lupa solidariti kita bersama Palestin, beri apa yang kita mampu, kita tak boleh langsung. Maka sebelum kita akhiri kita sama-sama kita berdoa sekali lagi supaya Allah tahukan kemesraan antara hati-hati kita, dan kita sama-sama mendoakan doa insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فواسق اللهم رابطتها وادم وهدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهلها بمعرفتك وأعمدها على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين والمستضعفين والمظلومين في كل زمن وكل مكان يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير ولله.
mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Khadir atas ceramah yang diberikan kepada kita sebentar tadi. Jadi saya percaya ya, sedikit sebanyak ceramah yang telah disampaikan tadi membuka minda kita semua. Kalau dulu kita tahu mungkin tentang yang nampak TV, di WhatsApp dan sebagainya, TikTok, tentang apa yang dibuat oleh orang Israel pada orang Palestin. Tetapi hari ini Syekh Khadir telah cerita kepada kita sejarah dari mula bagaimana bangsa Israel ini, Zionis ini bermula, dan juga mereka tiada negara sebenarnya dan mereka sebenarnya menjajah. Benda itu telah membuka minda kita semua dan diharap semua pelajar faham dan seterusnya sama-sama membantu, menyumbang, berdoa ya untuk Palestin. Jadi saya bagi pihak sekolah warga SMK Temenggung mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas ceramahnya yang cukup penuh dengan ilmu, semangat dan juga kasih kepada kita semua. Seterusnya saya persilakan yang berusaha Cik Mazlan bin Ismail untuk menyampaikan sedikit cenderamata kepada Al-Fadhil Ustaz, tanda terima kasih kami kepada Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Dengan segala hormatnya persilakan. Terima kasih. Sebelum kita bersurai ya, majlis ini bersurai, kita akan ambil gambar macam semalam.